بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وبعد. Alhamdulillah tuan-tuan, kita akan menyambung pengajian kitab Bulughul Maram lil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala pada Kitabus Salah. Ya, yang mana alhamdulillah kita telah sama-sama membaca, berdiskusi secara ringkas hadis-hadis yang berbicara tentang Kitabut Taharah. Ya, kita mula dulu baca pada 7 hari bulan 8 tahun lepas lah, dan insya-Allah malam ni 8 bulan 7 ya, kita memasuki kitab yang kedua yang disusun oleh seorang ulama hadis kita, iaitu Imam Ibn Hajar yang bermazhab Syafi'i. Maka pada turutan itu diletakkan selepas taharah ialah solat, supaya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil, sebelum kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keadaan yang bersih, ya, dalam keadaan taharah. Itulah fiqh tuan-tuan, fiqh at-taharah yang telah kita pelajari bersama. Maka insya-Allah pada malam ni kita akan masuk kepada hadis yang kedua bagi bab Kitabus Salah pada babul mawaqit. Ya, jadi dalam bab salat ini pengarang kita Imam Ibn Hajar dia menyusun dulu hadis-hadis yang berkait tentang waktu solat. Ya, waktu solat, barulah nanti ya dia akan masuk kepada babul azan, dan begitulah turutan yang selanjutnya tuan-tuan. Maka insya-Allah pada kitab kita ni terjemahan Syekh Al-Marbawi, Abdul Rauf tuan-tuan Al-Marbawi, dia susun pada halaman 86 kitab Rumi, ya. Kitab Rumi pada halaman 86. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala an Abi Barzah al-Aslamiyya radhiyallahu an. An Abi Barzah al-Aslamiyyi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli al-'asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wa syamsu hayyah. Contohnya kita tengok terjemahan hadis. Dalam ya terjemahan hadis, Sayyidina Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat asar ya, bersama Nabi SAW, kemudian kembali seorang daripada kami kemudian daripada solatnya ke tempat tinggalnya. Artinya habis sembahyang asar masing-masing balik rumah lah, ya kan? Habis solat balik ke rumah masing-masing. Rumah tu tuan-tuan aqsal Madinah. Kalau sebut aqsa ni makna jauh lah, corok, ya. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Aqsa tu menggambarkan jauh. Sebab tu Masjid Aqsa tu jauh daripada Mekah. Ya. Jadi kita paling jauh di sini Haji Fahmi lah, orang Salat Tinggi. Kita jauh sikit Haji Sufyan lah, orang pantai. Tuan-tuan di Rasah ni kira 10 minit ni kita anggap dekat lah. Ataupun tuan-tuan kalau tidak ada kenderaan kita anggap jauh. Balik berjalan kaki, balik naik motor, balik naik kereta, tuan-tuan sampai ke rumah masing-masing. Wasyamsu hayyah. Ya, matahari dikatakan matahari itu hidup, yakni cukup putih, kuat panasnya dan warnanya dan cerahnya. Artinya matahari masih
Panas artinya mereka solat asar tuan-tuan di awal waktu. Nak cerita yang tu sebenarnya. Ya, mereka tidak melengah-lengahkan solat. Tuan-tuan, solat asar itu mereka laksanakan di awal waktu. Masuk waktu azan, qabliyah asar, qamat. Dia tak melengah-lengahkan solat asar. Maghrib kita akan jumpa hadis lagi tak ada lewat. Lagi tak boleh lewat. Baru ni baca di Masjid Husin, tuan-tuan, maghrib ada mazhab Maliki mengatakan tak ada qabliyah pun. Nak menggambarkan pendeknya waktu maghrib itu. Waktu yang Nabi SAW lewatkan solat ialah Isya. Itu kita akan temui hadis, tuan-tuan. Dan kalau musim panas memang Nabi lewatkan sikit solat zuhur, bagi wadub sikit baru didirikan, diiqamahkan solat zuhur. Itu tuan-tuan keadaan sunnah Nabi SAW di dalam menyusun solat. Okey, selesai. Jadi bab asar ni memang dia bersegera. Ya, dia tak tangguh-tangguh, tak tunggu-tunggu. Saya sekali pergi beli kitab, tuan-tuan, kat Wisma Yakin, macam India kan. Kalau kita tak pernah pergi Haji Mat Shah, kita tunggulah. Dia qamat lepas 1 jam, tuan-tuan, jangan main. Ya, dia tunggu, dia azan 4:30, dia qamat kan 5 suku, 5:30 baru dia qamat. Tapi kalau orang tempatan, orang keliling tu, dia dah tahu macam mana waktu qamat, dia orang bolehlah adjust. Macam kita musafir, tuan-tuan, memang kalau kita tunggu lambatlah sikit. Ya, itu adalah pertimbangan yang mereka lakukan, tuan-tuan sekalian. Tapi asasnya pada hadis ini, asar tidak dilewatkan. Okay? Wa kana yastahibu an yuakhira min al-isya. Dan adalah ia sukakan apa? Nabi SAW. Nabi suka, tuan-tuan, melewatkan solat isya. Tapi kita tak bolehlah ikut, tuan-tuan. Yang bab ni 8:41 terkolip-kolipkan, Bilal akan masuk bilik azan. Ya, yang ni pula jangan pula. Kalau dia penceramah, tuan, dia memang ceramah dia lama. Dia mukadimah sampai 8:40 tu baru intro. 8:41 baru masuk isi. Kalau ceramah perdana tak apalah, sekali-sekala ceramah bulanan kan. Tapi kalau kuliah harian ni, tuan-tuan, kita sederhanalah, kita meraihkan orang kojo. Kita meraihkan orang yang dah tak kojo ni pencen, sakit pinggang pula. Kan masuk minit ke-20 dia dah tak faham dah, dia dah lolap dah. Jadi waktu yang sesuai untuk pengajian ni, tuan, kira-kira maghrib isyak lah. Cukuplah waktu tu kita anggap sesuai. Maka Nabi SAW suka melengahkan, melewatkan untuk salat isyak. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi SAW, tuan-tuan, makruh. Nabi tak suka. Makruh ni benci. Ya, walaupun dari sudut usulnya, tuan-tuan, usul fiqahnya, makruh ni tak jatuh haram, belum jatuh lagi kepada benda yang dosa, tuan-tuan. Meninggalkan perkara makruh tu dapat pahala, tuan-tuan. Tetapi ya, Nabi benci tidur sebelum isyak. Bermaksud antara tidur yang tercela ialah tidur selepas maghrib. Cuma kalau sekali-sekala keletihan, letih kenapa? Makan dian banyak nak, kan? Kalau letih kuliah, kalau letih kerja kok. Keletihan sekali-sekala, 3-4 tahun sekali, bukan 3-4 hari sekali. Itu kerap. Sekali-sekala ada masalah kesihatan sikit, apa benda lah, tuan-tuan, itu tak adalah kita kata haram. Adalah keharusan, ya, kalau ada situasi keadaan tertentu. Tapi asasnya tidur lepas maghrib ni perkara yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Maka kita di Seremban kita ni, di Malaysia kita ni, alhamdulillah adalah kuliah maghrib. Kita pun tak payah susah-susah balik ke rumah, tunggulah sekejap. Ya, antara maghrib isyak kita dapat iktikaf, dapat mengaji 1-2 hadis, dapat tambah ilmu, menambah kekuatan untuk kita beramal. Jadi package tu alhamdulillah membantu kita, tuan-tuan. Ya, maka kita pun tak adalah lepas maghrib kan balik rumah dulu, kita tidur, tunggu azan isyak kan datang balik. Itu menyusahkan. Kecuali orang balik tu nak tengok berita, buletin utama siapa PM lepas ni. Itulah kerja, tuan-tuan, kan. Tapi kita kata tak ada keperluan pun. Benda ni sekarang boleh tengok senang, boleh tengok internet, boleh masa kita boleh susun, boleh adjust supaya kita tak payah buat urusan lain maghrib isyak, melainkan kita di rumah Allah. Itu kita punya
tuan-tuan, jadual kita insya-Allah kan. Tuan-tuan, Nabi tak suka tidur sebelum Isyak, dan juga Nabi membenci bercakap-cakap, yakni berbual-bual kemudian daripada solat Isyak. Macam mana tu? Tuan-tuan, lepas Isyak tuan-tuan memang ya dianjurkan kita balik rumah tidur. Oh, memang dia balik awal, ba'diyah tak ada, zikir pun tak ada tu, biarlah imam baca seorang-seorang tu dia. Balik awal, ingatkan balik tidur, kan, balik tengok TV, tak jadi juga. Ya, tuan-tuan, balik itu untuk apa? Supaya dia cepat waktu dia boleh berehat. Itu tujuan dia balik rumah copek, tuan-tuan. Itu tujuan dia lah. Ya. Maka Nabi SAW tak gomar, tuan-tuan, kita melewatkan tidur malam, kecuali ada urusan-urusan. Mungkinlah tuan-tuan, orang lama ni pukul 3 dah bangun pagi kan, kompek dah bangun qiyam, itu rezeki tuan-tuan lah. Ya, pukul 5 tu dia dah sampai ke masjid dah, alhamdulillah. Cikgu kan dah terbiasa, alhamdulillah. Kalau begitulah rezeki masing-masing lah, tuan-tuan. Jadi maknanya memang selepas Isyak, lepas maghrib jangan tidur, lepas Isyak jangan berburak lagi. Lepas Isyak settlekan apa yang patut, dah terus berehat untuk dia bangun meneruskan kehidupan keesokan harinya. Mungkin di situlah dia akan qiyam, tahajud dan sebagainya, dia akan subuh dan sebagainya, tuan. Sebab itu memang ya tidak digalakkan berburak ya tuan-tuan selepas solat Isyak. Satu lagi tuan-tuan, falsafahnya ialah, kata Imam San'ani di sini dalam syarah, tuan-tuan, dalam Subulus Salam, ya, dia kata pun tuan, kenapa lepas solat Isyak kita terus digalakkan terus tidur, tak ada tengok tadi buletin utama, lepas tu pukul 10 cerita apa pula? Berita apa? Berita dunia pula. Sekarang Quran Time. Ada satu memang daripada kecil-kecil yang sing tu dah meninggal, ada sing tu lah. Dunia jam 10 tengok tu pula, Iraq perang lawan dengan Kuwait ke mana ke, tengok pula dunia punya. Bukan salah tuan-tuan, kita kata tak ada salah pun, ya. Bukan isu ya tengok berita tu, maklumat-maklumat tu kita elok ketahui, tapi kadang-kadang waktu itu tuan-tuan dia mengganggu, ya, mengganggu jadual ibadah. Maka kata Imam As-San'ani tuan-tuan, ya, dikatakan kenapa ya lepas Isyak terus tidur, supaya apa tuan-tuan, kesudahan malam kita itu dengan ibadah. Kita tutup hari ini Isyak sekarang, ada jamuan tapau ambil, ya, dah ambil makan pula tak, dah makan menteneng pula, dah konyang duduk pula sebelah songah juga tu. Jadi kesudahan malam dia lepas solat Isyak tadi, dia berdoa, dia ba'diyah, dia witir ke, balik dia tidur. Jadi kesudahan dia tu, penutup itu dengan ibadah. Itu antara falsafah yang dia nak, hikmah yang dia nakkan, supaya lepas Isyak tidak ada lagi mesyuarat tergempar, tak ada lagi lepak tengok bola kedai mamak ke apa ke tuan-tuan, tidak ada lagi. Itu falsafahnya. Maka ditambah lagi tuan-tuan, para ulama kita menganjurkan berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW, kita tidur dengan Quran, maksudnya suratul Mulk. Ada yang tidur sebelum tidur dengan suratul Waqi'ah, ya. Ada yang tidur dengan hizib An-Nawawi ke, hizib Bahar ke, Ratib Al-Haddad ke tuan-tuan. Jadi semangatnya apa? Kita tidur tu bukan tiba-tiba baring berdongkur, tapi tidur kita dengan doa, dengan Quran, dengan munajat, dengan ibadah. Itu tujuan dia yang menggalakkan kita tidur copek. Pernah berlaku tuan-tuan, Nabi SAW bersembang dengan Sayyidina Abu Bakar selepas Isyak. Macam mana tu, bercanggah lah tadi, Nabi tak suka berbual lepas Isyak, al-hadith. Tapi yang Nabi SAW buat, bagaimana percanggahan itu berlaku tuan-tuan? Maksudnya dalam situasi tertentu memang kalau ada mesyuarat, bolehlah. Benar-benar urusan boleh kita buat lepas Isyak, tak ada masalah, ya. Yang dia tak galakkan perkara-perkara yang lara, perkara yang tak adalah keperluan mendesak, maka benda yang patut kita buat esok-esoklah. Tapi kalau Nabi SAW tadi bermusyawarah, berbincang pasal umat, maka itu dibenarkan, tiada sebarang masalah tuan-tuan. Okey, selesai ya. Qala wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Okey.
Kita tengok pula tuan, tadi asar, ya, hadis Abi Barzah yang tadi asar, kemudian isyak, kemudian pula yang ketiga ni tuan, iaitu solat subuh. Okey, solatul ghadah ni tuan, solat subuh, solat fajar. Okey, maka dia kata apa? Dan adalah ia berpaling daripada solat subuhnya pada waktu mengenal seorang yang duduk, yang seduduk dengan dia, yakni boleh dapat kenal dengan cahaya fajar. Tuan-tuan, maksudnya apa? Ya, Nabi SAW dalam hadis ini tuan-tuan menggalakkan agar solat subuh juga dilakukan awal waktu. Walaupun nanti ada hadis yang mengatakan digalakkan melewatkan sedikit waktu subuh tuan-tuan, tetapi dalam hadis ini menggalakkan supaya tabkir dilakukan tuan-tuan. Solat subuh itu dilakukan awal kita 20 minit selepas waktu azan. Okey, cantiklah tu. Maghrib kita 5 minit. Waktu-waktu lain 10 minit lepas azan untuk kita iqamah lah tuan-tuan. Jadual-jadual yang kita setting jadual iqamah tu, itu dianggap bersesuaian. Kalau di Mesir pun tuan-tuan, sampai ada masjid tu dia bagi setengah jam, ya, supaya orang dapat memenuhi ruang masjid, ya, untuk berjemaah. Itu kalau subuh tadi lah setengah jam, dia memang lewatkan sikit. Cuma dalam hadis ni dia kata apa? Dan adalah ia berpaling daripada salat subuh, ya, pada waktu mengenal seorang yang seduduk dengan dia, yakni boleh dapat kenal dengan cahaya fajar. Lepas subuh tuan-tuan duduk berwirid sehingga tuan-tuan corah boleh cam muka, oh ni ini orang Temiang, ini orang Pangan, ini orang Parui, cam kita muka kawan kita tu sebab dah torang, ya, dah torangnya tuan-tuan, subuh tu dah terang, dah menghampiri waktu isyraq, maka kita boleh cam. Sedangkan kita kena faham bagaimana ulama mengambil isyarat itu, sebab tuan-tuan zaman Nabi tak ada lampu-lampu ni dah, hanya bergantung dengan cahaya bulan dan matahari. Maka dah kalau boleh cam muka siapa sebelah kita ni, artinya memang dah waktu dah menghampiri, waktu fajar dah habis, dah masuk waktu isyraq. Itu maksud dia tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan mula semayang awal 6 suku lah kita ambil qomat, pukul 6.50 baru habis semayang, pukul 7 kalau kata berwirid, 7:05 minit kita katalah waktu isyraq. Kenapa boleh begitu? Jawapan di sini. Wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah. Berapa kadar bacaan panjang yang Nabi baca untuk solat subuh tuan-tuan? Kalau kita buat kat Sorban ni domam, imam lepas tu kena pecat lah tu. Kalau imam buat tuan-tuan, kena mengadu lah dengan pengarah, dengan mufti, dengan mains, confirm kena report dia. Kenapa? Ya, dia kata dia ikut sunnah Nabi. Ustaz Syuhada mengajar mari di Masjid Nabawi dan tengok rakaman dia khabar subuh Nabi SAW tu baca 60 ayat paling pendek tuan-tuan, dan maksimum boleh pergi kepada 100 ayat. Kan kita dapat pagi Jumaat tuan-tuan seminggu sekali tu, rakaat pertama 30 ayat lah surah Sajadah, rakaat kedua surah Insan 30 ayat. Itu pun dah rasa wali dah tuan-tuan, dah rasa masuk syurga dah rasa. Bab seksa rasa panjang. Kalau imam baca slow and steady layan, kita pun belakang tu kedap marah kan, buat elak sangkut pula, tuan-tuan, kalau macam tu kan. Tetapi tuan-tuan dapatlah kita merasa seminggu sekali, alhamdulillah lah, merasalah pagi Jumaat tu. Kita harap kita kekalkanlah masjid surau kita ni, kekalkan baca 2 surah ini. Sunnah Nabi SAW mengekalkan bacaan surah As-Sajadah, dan bukan lawannya suratul A'la, bukan pasangannya surah yang lain, tapi sunnah itu akan terhasil dengan surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahr. Jadilah seminggu sekali dapat berdiri setengah jam, alhamdulillah kan. Nak dapat tiap-tiap hari tuan, kita pun tak ada kemampuan, kita bukan kuat ibadah. Tapi kalau ikut subuh Nabi SAW tuan-tuan, 60 ayat, ya, 60 ayat tuan-tuan, kadang-kadang ya sampai ke 100 ayat. Ini kalau Nabi jadi imam itu dianggap ringan, kecuali kalau berlaku kes ada tangisan bayi, budak menangis, kaum ibu hari ini dah boleh datang masjid kan,
Alhamdulillah perkeliling SOP baru kita, isteri kita, anak-anak dara kita dah boleh ke masjid. Bawa sekali nanti. Dulu heboh tak dapat poin, sekarang dah buka, shopping juga dipilih. Langkawi buka 1 jam penuh, 1000 hotel, 1000 pintu, 1000 bilik habis. Masjid dah buka sebulan ni, orang relax lagi. Takut COVID kan. Tuan-tuan, insya-Allah masjid ni lah tuan-tuan pengelak, penapis, penolak balo daripada sebarang musibah balo kan. Masjid rumah Allah Taala ni lah tuan-tuan. Okey. Jadi kita kata tuan-tuan, bacaan Nabi SAW untuk subuh begitu. Walaupun dimulakan awal, tapi oleh kerana bacaan yang agak panjang, bacaan imam yang agak panjang, maka dia mengambil masa yang lama juga untuk menyelesaikan 2 rakaat subuh, ambil masa setengah jam juga. Setengah jam ustaz, macam tarawih. Yo, macam kita tarawih 8 rakaat. Tuan-tuan baru ni kat rumah lagi hendak kan, 9 suku dah muri, lagi cepek. Dia tak ada selawat dah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar. 9 suku dah muri. Kalau masjid ada 9.30 tak? Lagi cepek. Syukur dia, alhamdulillah lah ada COVID tu ni. Ada chance jadi imam sekali tak? Kalau pergi masjid orang tak pandang kita kan. Kat rumah kita harapan bangsa dan negara tuan-tuan ya. Baca khutbah raya tak? Pergi macam? Baca? Tak baca. Tuan-tuan tak apa, ini semua hikmah. Tapi ada satu doa budak-budak baca, ya Allah, hadirkan corona pada kami agar kami tidak perlu kembali lagi ke sekolah. Budak-budak sekolah baca doa tu. Jahanam tuan-tuan. Dia dah 4 bulan lomak kan duduk rumah, nak pergi sekolah ni dia tak nak ni Rabu depan dah start sekolah insya-Allah kan. Kita orang tua-tua ni tuan-tuan, kita berdoa okey, supaya tuan-tuan ada hikmah yang kita faham. Ini semua hikmah, ini aturan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Kita tuan-tuan ambil ya sebagai ibrah, pengajaran kepada kita. Qala, selesai, wa indahuma min hadits Jabir wal insya'u ahyanan yuqaddimuha, okey, wa ahyanan yuakhiruha. Okey, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim lagi tuan-tuan, hadis muttafaqun alaih, dia kata apa? Dan sembahyang isyak ada masanya Nabi dahulukan dan ada waktunya Nabi lewatkan. Jadi isyak ni special. Ada masa awal waktu 8.41 azan, qamat, sembahyang. Dan ada kalanya tuan-tuan Nabi SAW melewatkan isyak. Dalam hadis ini kalau tuan-tuan ingat, kita baca dulu bab membatalkan wuduk. Antara perkara yang membatalkan wuduk ialah keluar sesuatu daripada saluran kubul dan dubur, betul? Ataupun tuan-tuan, antara perkara yang membatalkan wuduk kita ialah tuan-tuan hilang ingatan, zawalul aqal, tidurlah. Okey, masa kita tidur kita tak perasan apa keadaan kita. Tapi suasana sahabat, nak kaitkan sedikit. Sahabat ni nak kaitkan dengan hadis ni, isyak semai lambek ni, dilawatkan iqamah isyak. Kadang-kadang tuan-tuan sahabat tunggu Nabi SAW tidur duduk lah, tunggu Nabi tak sampai setengah jam, 1 jam, Nabi tak sampai. Dia tidur dalam keadaan duduk. Mungkin mereka membayangkan Nabi cepat sampai, tapi hari itu Nabi lambat pula. Maka kaitannya, pernah Nabi juga melewatkan isyak, sebagian sahabat dah bersedia tunggu, ada yang dah terlelap tuan-tuan, tapi terlelapnya itu dalam keadaan tetap papan punggung, kita kata tidur duduk bersila tu tetaplah, tak beralih, bukan mengereng apa tu, tidurnya tetap begitu, maka itu tidur yang dianggap tidak membatalkan wuduk. Jelas kan tuan-tuan ya? Jadi itu ya, situasi Nabi SAW kadang-kadang qamat awal, kadang-kadang qamat lambek. Apa pencerahan dia? Dia kata kat sini ya, idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Kalau Nabi SAW tengok sahabat semua dah ada, Nabi pun minta Bilal qamat ya. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Tapi kalau nak tengok tak ramai ni, mana ni, baru 1/3, 2/3 lagi, baru separuh ni, mana lagi 10 orang, mana sahabat? Nabi cam. Mungkin Nabi kenal sahabat semua berjemaah tanpa yang terkecuali. Yang tak berjemaah tu cuma orang munafik saja yang tak datang masjid, lebih lagi subuh dan isyak. Maka Nabi cam isyak tuan-tuan, orang munafik dah tak boleh pergi masjid dah lolap dah, tak sampai masjid. Maka itu yang membezakan mukmin dengan munafik. Subuh isyak dia ada di masjid, ya kan? Maka tuan-tuan Nabi cek, mana cukup Rasulullah 3 orang, tunggu sekejap. Ini sistem yang Nabi susun tuan-tuan. Kalau cukup quorum dah berkumpul, qamat.
Ya, kalau ramai semua dah ada, qamat. Tapi kalau masih belum cukup ya sahabat yang berhimpun untuk melaksanakan solat Isyak, maka baginda SAW akan melewatkan sedikit. Tentang itu kaedah dia lah. Ya. Qala was-subhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalasin. Tuan-tuan ni. Dan solat subuh ya Nabi SAW tuan-tuan akan solat pada awal waktu. Boleh? Nabi solat awal. Wali Muslim min hadis Abi Musa faqama al-fajr hina inshaqqa al-fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dalam hadis Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, maka dibangunkan sembahyang subuh waktu terbit fajar, padahal orang-orang hampir tiada kenal setengah mereka itu akan setengahnya sebab masih gelap. Subuh gelap, kita kata tak ada lampu. Orang yang mula-mula pasang lampu siapa tuan-tuan? Tanya ni, bagi hadiah ni. Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari. Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Dia ada riwayatkan hadis dalam matan Arba'in Ad-Dinun Nasihah. Dia ni tuan sahabat pertama yang buat lampu, sahabat pertama yang bentang tikar dalam masjid. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Ya. Maka tuan-tuan, ya, dia kata apa tadi? Tak cam muka siapa, sebab dalam keadaan masih gelap, maka diqamat segera ya azan qabliyah. Lepas qabliyah tu tuan-tuan tak terlampau lama menunggu waktu, 6.20 dah qamat supaya masing-masing dapat melaksanakan solat pada awal waktu. Qala rahimahullahu taala wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Rafi' bin Khadij katanya, kunna nusalli al-maghriba ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablih. Okey, ini sembahyang maghrib pula. Subuh dah sentuh, zuhur belum. Subuh dah, asar dah, maghrib belum, isyak dah. 3 dah sudah. Sekarang kita bincang sekarang ni hadis tentang bagaimana waktu untuk kita memulakan solat maghrib. Ya, dah masuk waktu, dah azan, maksudnya bila nak didirikan, diiqamahkan. Maka jawapannya tuan-tuan, Nabi SAW akan iqamah maghrib, mendirikan solat fardu maghrib tuan-tuan, maka berpaling seorang daripada kami dan bahawasanya nampak ia akan tempat anak panahnya tuan-tuan. Artinya ya juga maghrib dilakukan awal, seawal mungkin masuk waktu tuan-tuan. Maka ada qabliyah yang ringan dipanggil. Okey, saya sebut tuan-tuan, kita ni semua ringan, tak ada yang borek dah. Sembahyang kita memang nak pendek-pendek je kan. Tapi lebih-lebih maghrib tak payah baca surah lah. Tak perlu baca surah, kecuali tuan-tuan kalau ada masa lepas isyak, ba'diyah tu, ba'diyah maghrib ke ba'diyah isyak ke apa yang tuan-tuan ada kelapangan nak baca surah, terpulang. Tapi qabliyah maghrib khususnya kita ringkas, Fatihah saja cukup. Sama kaedah kita masuk masjid, kita dah daftar untuk solat Jumaat ataupun kita walk in, ada kekosongan masjid kita nak masuk, ketika khatib sedang berkhutbah, maka di situ tuan-tuan kita tak ada lagi lah kuliah ke kul wallah, takbir tuan-tuan, Fatihah, rukuk, habiskan Fatihah rakaat kedua, begitulah tanpa surah, sebab kita kena raikan khatib yang sedang berkhutbah agar kita dapat semayang sunat dan dapat juga mendengar sebahagian khutbah. Itu keadaan ni lah, kita mesti pandai mengikut, menyesuaikan dengan keadaan dan suasana waktu tuan-tuan. Ya, maka maghrib itu dilakukan awal sehingga kata tadi nampak ya, anak panah, kita boleh cam lagi, masih corah lagi, belum gelap lagi, belum berada pada waktu yang menghampiri waktu isyak. Ya, ini kaedah yang Nabi SAW terapkan kepada para sahabat, khusus tuan-tuan untuk solat fardu maghrib. Maka kita pun samalah. Kita pun sama, maghrib jangan lengah-lengah. Kita ambil waktu qabliyah kita 5 minit, lepas azan 5 minit dah cukup kan, jalan, imam dah ada, qamat. Ya, ada ustaz orang semayang sunat qabliyah, kalau dah timing dia tu, dah jam tu dah menyalur ke, dah berkolib ke tuan-tuan, dah tak apalah, yang semayang sunat tu dia akan lajukanlah sikit semayang sunat. Cuma saya selalu pesan, kalau semayang sunat kita dah lambat, janganlah togak belakang imam, dan kita
kita berdiri sembahyang sunat qabliyah, letih orang nak qamat nanti kan. Kalau dia qamat kita marah kat dia, padahal kita yang lambat. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan tuan-tuan ya. Okey, selesai. Taib. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin bil isya hatta dhahaba 'ammatul lail. Okey, tuan-tuan, hadis Sayyidah Aisyah pula. Okey, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah masuk sepertiga malam ya oleh Nabi SAW pada satu malam hari dengan sebab sembahyang isyak hingga habis kebanyakan malamnya. Kan ini sembahyang isyak tuan-tuan. Summa kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati. Kemudian keluar Nabi SAW, maka solat ia jadi imam, dan Nabi bersabda bahawasanya ialah waktu yang terpilih dan yang afdal untuk solat isyak dilanjutkan sepertiga malam. Tuan-tuan, sekiranya tiada kesusahan atas umatku, pasti aku lewatkan dia kepadanya. Kita kata Nabi qamat pukul 12 malam solat isyak, Nabi qamat pukul 1 dilewatkan isyak. Tuan-tuan, itu kalau kita duduk pondok boleh kita adjust ya. Tuan-tuan duduk pondok, cari pondok mana di Pematang Pasir, Haji Murad punya Darul Widad. Tuan-tuan duduk dekat Yayasan Jenderami ya, berunding dengan pengelola, dengan warden, semua tua-tua, semua pencen 60 70 semua nak beramal kan. Duduk rumah tengok astro tak sudah-sudah, mengaji pun tak ada. Pergi duduk pondok kan. Atuk nak masuk pondok dia ni, kata kan, cucu tanya mana pondok atuk, sini kan. Ingatkan atuk pergi mengaji, tak ada mengaji, dia duduk nak beramal je. Sini kami puasa malam tahajud, waktu duha, sembahyang duha, contoh kan. Itu maksud saya menggambarkan kat situ kita boleh adjust kan. Katalah sahah nanti memang kita rancang nak buat lah untuk warga emas tanah kita, tengoklah kalau ada joki di Lu Bendol ke di Bukit Putih ke, kita tak tahulah ni usaha kita, ada pek tanah 3 ekar contoh. Memang permintaan tuan-tuan tinggi sebenarnya untuk kita buka penempatan pondok untuk warga emas ni. Memang kalau di Jenderam tuan-tuan, Yayasan Jenderam yang saya tahulah, dia queue tuan-tuan, sebelum dia sampai masuk dia dah meninggal lah. Terlampau ramai dalam tu, dia nak masuk, dia daftar, okey, tunggu haji, ada kosong dia kita panggil, belum panggil dia dah meninggal dulu. Orang dalam tak meninggal, tak ada kosong lah. Tuan-tuan, maksudnya memang orang ada kesedaran lah, dia kata tak boleh dulu, tak boleh jadi ni. Rumah sebelah masjid pun tak poi apa, tengok lekor dengan dunia ni, baik dia duduk pondok. Ada begitu tuan-tuan kesedaran kan. Jadi saya membayangkan kalau kita di pondok kita boleh adjust. Jadi ya, adjust lah sekali-sekala, kalaupun bukan tiap-tiap malam, sebulan sekali isyak dilewatkan contohlah. 2 minggu sekali isyak kita, sebab apa? Nak rasa hadis ni. Tapi dia memang tiap-tiap waktu lewat pun, bukan isyak je, asar pukul 7, zuhur pukul 4 suku, maghrib pukul 8.38, memang sepanjang lewat. Itu tak boleh cerita, itu tak masuk sunnah, itu bid'ah nama orang tu ya. Tapi yang kita katakan tuan, kata Imam Nawawi tuan, benda sunnah ni sekurang-kurang sekali kena buat seumur hidup, supaya nanti kita tak tergolong dalam kumpulan yang menolak fadilat, menolak perkara sunnah ini, ya kan. Jadi sekali seumur hidup lah tuan. Tuan tak pernah selewat isyak tak pernah ustaz. Nanti cuba susun pula satu waktu tu, ceramah lama-lama sampai 8 jam, sampai nak muntah-muntah tu dengan ceramah tu dah ya. Ceramah perdana habis bagi ijazah, buat zikir munajat, pukul 12 kan berqamat. Itu dah bermaksud i'tama, melewatkan isyak tuan-tuan sehingga 1/3 malam. Tapi bukan setiap malam, kena faham. Kita tahu tadi situasi Nabi SAW, kadang-kadang Nabi qamat awal, cuma sekali-sekala Nabi qamat lewat meraihkan sahabat. Dan Nabi SAW minta, itulah yang Nabi kata waktu afdal isyak ialah dilewatkan. Tapi tuan-tuan, untuk kita afdal disegerakan. Kita tuan-tuan ambil pendapat, kita masuk waktu, kalau ada kuliah lepas PKP esok, mungkin kita akan biasa lepas azan kita lajak 10 minit. Itulah waktu kita qamat, itulah yang afdal. Ceramah perdana pun lewat setengah jam, itulah yang afdal untuk kita. Sebab kalau kita lengah-lengah, duduk minum dulu,
keluar tuan-tuan, kang isyak tak ke mana, kita tak ke mana. Memang kita risau, kita kadang-kadang buat kenduri tahlil lepas maghrib. Contoh kan, lepas maghrib dia jemputan, kita pergilah. Tapi isunya belum semayang isyak. Kalau kita tak selesa lah sebab kita tak isyak lagi. Kang pula nak cek jemaah tak ada, dah kena semayang sendiri dan sebagainya tuan-tuan. Maka itu keadaannya, kita katakan sekali seumur hidup perkara sunnah tuan-tuan yang Nabi SAW anjurkan kena buat. Sekurang-kurang sekali. Apapulah fadilat sugi, kalau tak dapat selalu dapat pakai sekali. Soroban tuan-tuan dekat dalam laci mari tu berapa banyak sorban tuan-tuan tu? 38 ada tu rasa tu. Orang balik haji umrah sedekah bagi. Tapi tak pakai malu kan. Kan kena berjanji pula kata dia kan. Jubah ada tak pakai. Simpan tuan-tuan. Perkara-perkara tu sunnah tu pakai. Buat. Kalau tak dapat konsisten istiqamah sangat pun, dapat sekali, 2 kali, itu pun dikira kita telah melepaskan suatu tuntutan agar tidak nanti kita dikatakan orang yang tidak mengambil berat tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya kira jelas hadis yang keempat ini menganjurkan supaya dilewatkan isyak. Bahkan Nabi kata kalau tak menyusahkan, katanya memang isyak kalau dilewatkan isyak memang menyusahkan, tapi tak ada masalah sekali 2 kali kita adjust supaya kita dapat mengambil fadilat melewatkan waktu isyak. Yang kelima, hadis yang kelima tuan-tuan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Okey, ini sembahyang zuhur pula. Maka kita dah cover tadi subuh, asar, maghrib, isyak. So yang hadis yang kelima ni hadis solat zuhur. Okeylah, coverlah semua waktu solat kan. Apakah pilihan yang sesuai untuk diiqamahkan solat fardu zuhur? Tuan-tuan, maka jawapannya di sini kata Nabi SAW berdasarkan hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila bersangatan panas. Ini kalau musim panas. Jadi kita tak kono lah benda ni sebab kita sama je. Kita sekarang ni hujan pun tak menentu kan. Jadi kita di Malaysia tak kono lah. Ini cerita negara yang 4 musim ni. Maka Nabi SAW kalau musim panas, Nabi kata bersejuklah sekalian. Kita dah sejuk ni, aircon banyak, kipas semua dah, memang sejuk. Hujan pula, sejuk pula. Maksud apa bersejuklah kamu dengan sembahyang zuhur tuan-tuan? Kerana bahawasanya kekerasan panas itu daripada haba-haba neraka jahanam tuan-tuan, dengan maksud tuan-tuan supaya apa? Ambil waktu redup sikit. Itu maksudnya tunggu sikit tuan-tuan. Kalau kata sekarang zuhur 1.16, dia tak qomat 1.30, dia tak qomat 1.40, dia ambil sedikit waktu. Selepas pukul 2 mungkin dah agak redup sikit, baru diiqamahkan untuk solat fardu zuhur tuan-tuan. Itu kaedah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sekalian. Maka dikatakan ikut zahir hadis ini, kata Imam As-San'ani, hadis ini secara zahir mengatakan wajib kita menangguhkan seketika iqamah waktu zuhur kerana memberi ruang kepada orang yang kepanasan untuk sama berhimpun di masjid. Okey, tuan-tuan, kita faham tadi zaman Nabi lampu belum ada. Satu bab. Bermaksud zaman Nabi kalau tengah hari ada kipas ke? Belum ada. Kemudahan-kemudahan itu dia berharap yang original punya lah, udara cahaya tu yang orinya lah tuan-tuan. Maka sebab itu Nabi SAW nak menggalakkan semua sahabat tak ada yang terkecuali untuk berjemaah walaupun musim panas. Maka Nabi bagilah qomat 2.5. Tak ada alasan ponteng sembahyang jemaah. Itu mungkin falsafah yang Nabi nak terapkan tuan-tuan. Tapi perkara ni saya katakan untuk suasana cuaca kita tak sesuai, maka dia bukan satu yang wajib. Jumhur ulama kata istihbab untuk musim panas. Masuk zaman sekarang lah. Zaman sekarang tuan-tuan tahu tak Masjid Madinah berapa sebulan duit api Jadi Puncak Alam dulu sebulan 30,000 sebulan. Di Senayan 50,000. Masjid Negeri berapa mam? 10,000, 20.
Berapa bila lebih kurang dia aircon 24 jam mana tak kan. Tuan-tuan, Masjid Madinah tu ada seorang orang Muslim, dia engineer dekat masjid. Orang Muslim, tarikat Ja'fari juga sama saya lah. Buat dengan dia malam-malam makan, buat dengan dia. Saya tanya, berapa kos sebulan? 8 juta. Tapi yalah, elok lah tu, duit pergi situ daripada ke disko kan, daripada pergi ke pantai ke mana, duit tu lah, duit kita punya apa tuan-tuan, kita punya visa semua tu lah, sikit-sikit masuk situ. Dia orang punya bisnes, dia punya kekayaan negara tu dia mengalir ke situ lah. Jadi berkatlah negara Saudi tu. Tapi tuan-tuan, itulah belanja dia orang. Okey, belanja dia orang memanglah tuan-tuan semua memerlukan kos yang, maksud saya tuan-tuan, untuk zaman ini dia orang sejuk. Walaupun cuaca panas, musim panas, panasnya di luar lah sekejap. Antara hotel kita nak sampai ke masjid itulah yang panas sekejap. Kita pun kan ada sorban, ada ridak, selubung sekejap sampai dah ke masjid. Antara pintu masjid ke bumbung tu dah dekat dah, kita berjalan 1 minit je, ya tak? Tetapi tuan-tuan, di situ nak katakan untuk zaman sekarang tuan-tuan, taklah dikatakan sunat, sebab memang suasana dah sejuk. Tetapi kalau mungkin di kampung-kampung belum ada lagi LLN, TMB, tak ada kemudahan lagi, dia tak ada lagi aircon, kipas tuan-tuan, mungkin di situ dia akan mengekalkan hadis ini yang mengatakan wajib ataupun sunat melewatkan salat zuhur bagi meredupkan sikit cuaca tuan-tuan, untuk barulah mereka berhimpun tuan-tuan melaksanakan solat fardu zuhur tuan-tuan Itu di antara tentang zuhur. Dan hadis akhir tuan-tuan untuk malam ni, qala an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum, cerahkan oleh sekalian kamu dengan sembahyang subuh, kerana bahawasanya ia lebih besar bagi pahala-pahala sekalian kamu. Apa tuan-tuan? Makna dalam sebuah riwayat kata asfiru, biar corah sikit, jangan qomat 6 suku, qomat 640. Kat mana dapat qomat 640 ni? Lepas makan, lepas semayang, terus sarapan capati. Masjid mana tu? Jerahang lah. Jerahang qomat lambat, asar dia pun qomat lambat. Siapa yang balik kerja tu sesuai lah pergi situ. Siapa yang terlajak subuh bangun 6.30 tu sompek lagi sembahyang Jerahang. Tuan-tuan mana dalil Masjid Rahang? Mazhab Hanafi lah ni. Dalil mereka ialah lewatkan sikit, asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum, cerahkan sekalian kamu dengan solat subuh, kerana dengan melewatkan sedikit waktu subuh itu lebih besar pahala. Dah satu Malaysia pula semayang 6.50, 6.59, itu bukan apa, itu tak ada sunnah dia dah, itu telajak tuan-tuan ini kita kena faham dan saya ada dapat maklumat ada Habib sebut di Yaman pun tuan, mereka ambil hadis ni sebagai dalil. Mereka akan lewatkan sedikit qamat subuh, mereka akan berwirid sebelum subuh dulu, baca Yasin, baca apa semua tu sebelum subuh bukan masuk sebelum waktu subuh, dah azan subuh, sembahyang qabliyah, baca Quran dulu setengah jam baru qamat. Ini juga satu dalil yang digunakan tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan kita sambung lagi tuan, bagaimanakah cara terbaik, SOP yang paling bagus yang pernah diamalkan oleh Nabi SAW untuk kita jadikan panduan, dan agar kualiti solat kita tuan semakin hari semakin baik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.